contoh yang saya gemari kalau dimanjakan oleh suami saya, salah satunya kalau dia sok saya makan. Kalau saya mesti panggil isteri dengan panggilan yang manja. Selalu bawa keluar pergi makan ke ataupun jalan-jalan sama-sama. Cara layanan dan didikan Syuib sebagai suami yang menjadi pembimbing isteri juga menjadi pemangkin semangat ramai dalam kalangan pasangan yang turut menjadikan pasangan ini antara inspirasi. Hari ini wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul dari kami di Wanita Hari ini untuk kesemua penonton-penonton hari ini, di mana hari ini adalah 12 Rabiul Awal 1443 Hijrah, 19 Oktober 2021. Yang pasti hari ini adalah cuti umum kita semua. Dan terima kasih bersama dengan kami, dan kami menjanjikan suatu pengisian yang penuh penghayatan dan manfaat dari saya Farin Ahmad dan juga Hawa Rizwana. Ya, terima kasih kepada anda yang menonton kami di kaca TV ataupun sedang dalam perjalanan pulang dari kampung ataupun lokasi percutian menonton kami di Facebook Live. Kami doakan semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan anda baik-baik sahaja. Yang paling penting, kalau mengantuk tu jangan teruskan memandu ya. Betul. Itu macam pesanan pagi tu ya, Hawa kan? Macam pagi-pagi. Okey, tetapi apa yang pasti kita juga tahu, baru kita lihat hari ini juga merupakan cuti umum, di mana tempoh hari ini merupakan dikira sebagai satu cuti yang panjang. Betul. Cuti yang panjang untuk kesemuanya. Dan seperti mana yang kita katakan tadi, bukan saja tentang perkara-perkara itu, tapi walaupun ke mana, di mana saja anda berada, pastikan anda patuh pada SOP dan kita harus terus menjaga kita semua. Ya, dan sempena dengan hari ini, bukan saja kita nak menyambut hari cuti, hari ini kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempena kelahiran baginda, dan sama-sama kita menghayati hari yang cukup mulia ini, sama-sama kita kongsikan kepada generasi-generasi yang lebih muda tentang kenapa kita menyambut Maulidur Rasul ini, apa yang boleh kita pelajari daripada Nabi Muhammad. Segala kepribadian, segala pengorbanan beliau. Baik, dan setiap tahun juga kita tidak pernah terlepas untuk bersama-sama kita kongsikan tentang penerima anugerah tokoh perdana Maulidur Rasul. Dan di sini juga kami ingin mengucapkan tahniah dan juga tumpang berbangga kepada penerima anugerah perdana tersebut, iaitu seorang pakar perubatan di Institut Jantung Negara, iaitu Datuk Dr. Suhaini Kadiman, yang telah diisytiharkan penerima tokoh perdana Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1443 Hijrah ataupun 2021 Masihi. Dan watika anugerah itu disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad. Dan Datuk Dr. Suhaini Kadiman dilahirkan di Batu Pahat, Johor, merupakan Ketua Jabatan Anestesiologi dan Unit Rawat Terapi IJN, dan juga pengasas 5 pertubuhan bukan kerajaan tempatan. Dan ada lagi 6 individu lain yang disiarkan menerima anugerah Maulidur Rasul, dan salah seorang daripada adalah seorang wanita, iaitu Datin Dr. Faizah Ismail, yang merupakan bekas ahli jawatan kuasa Fatwa Majlis Hal Ehwal Islam Kebangsaan, dan beliau juga merupakan bekas pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dan bekas panel pakar syariah JAKIM, selain aktif dengan penulisan buku berkaitan perundangan Islam. Tahniah dan syukur kepada kesemua penerima-penerima anugerah tersebut.
Ya, semoga menjadi inspirasi buat kita semua ya. Merupakan seorang frontliner dan pelbagai pencapaian yang membanggakan buat kita sebagai umat Islam. Baik, ke semua mereka pastinya banyak melakukan khidmat bakti dan juga segala pengorbanan. Dan berbicara mengenai pengorbanan ini, Hawa, kita tidak kira usia, tidak kira apa juga status kita, banyak pengorbanan yang kita lakukan, apatah lagi untuk mereka yang bergelar suami dan isteri. Dan di sini kami ingin berkongsikan dengan anda kisah pengorbanan seorang isteri yang menjaga suaminya yang menghidap kanser lidah setelah 5 tahun mereka berkahwin. Dan ini merupakan satu ujian dan dugaan yang besar. Namun bagi seorang wanita yang bernama Ruby Sarah ini, beliau berdepan ujian itu dengan penuh tabah dan juga kesabaran. Ya, antara perkongsian Ruby Sarah ya di laman media sosial, dari bercinta hingga kahwin, kami jarang-jarang bergaduh katanya. Apatah lagi isu curang. Masing-masing tahu jaga batas, tapi Allah Maha Adil. Allah uji dengan kesihatan suami yang tak pernah sakit mengidap kanser lidah. Pembedahan yang ni ambil masa 11 jam. Lidah yang ada sel kanser dibuang hampir separuh dan diganti dengan otot peha. Beliau mempunyai seorang cahaya mata. Bagaimanapun bersyukur kerana suaminya tidak memerlukan rawatan radioterapi dan kemoterapi berdasarkan keputusan ujian makmal. Baik, dan diharapkan walaupun perkongsian ini seberingkas, ia menjadikan satu inspirasi dan juga semangat kepada kesemua pasangan yang tidak kira apa juga ujian dan dugaan mereka untuk terus mengharungi bahtera rumah tangga bersama. Sebenarnya sikap sabar ini, sikap redha ini, kita pelajari juga daripada Nabi Muhammad. Kan bukan mudah sebenarnya untuk kita bersabar. Jadi walau apa pun dugaan kita cuba untuk mencontohi sifat Nabi Muhammad. Sebagai seorang manusia ni kadang-kadang Hawa, sabar ni kita pandai sebut je. Betul. Tapi kita nak buat susah. Ya, terutamanya kalau keadaan tu begitu tertekan ataupun terdesak sekali kan. Betul. Okey, baik, untuk meneruskan lagi siaran kita, terlebih dahulu kami ingin memberi ruang kepada segmen tajaan kita bersama dengan Enick World. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua dan anda bersama dengan saya Raja Sufira Jarif selaku jurucakap OBT. Baiklah, hari ini saya akan memberi satu perkongsian yang menarik kepada anda, iaitu cara untuk mudah anda bersiap dan kelihatan cantik semestinya daripada produk OBT. Dan antara rangkaian produknya adalah kami mempunyai 10 kod warna untuk lip matte, daripada warna-warna natural sehinggalah warna-warna yang berani. Jadi sangat mudah untuk anda menggunakan setiap hari. Dan yang paling penting, apabila anda menggunakan double layer, ia tidak akan mengeraskan bibir anda. Dan selain daripada itu, antara bahan-bahan yang terkandung adalah seperti shea butter, honey oil, collagen, vitamin E dan juga argan oil. Bahan-bahan ini pastinya dapat membantu untuk melembapkan kulit bibir anda. Dan selain daripada itu juga, ia juga boleh digayakan di bahagian pipi sebagai blusher dan juga di bahagian mata sebagai eyeshadow. Baiklah, seterusnya saya beralih kepada liquid foundation. Kami mempunyai 2 kod warna, iaitu light dan juga medium, sesuai untuk penggunaan harian. Dan antara bahan yang terkandung adalah SPF 30 yang dapat melindungi kulit wajah anda daripada sinaran UV. Itu dia bila kita keluar bekerja kan, berjalan-jalan, pastinya kita nak melindungi kulit wajah kita dalam masa yang sama kelihatan cantik. Okey, terusnya saya beralih kepada two-way cake powder. Kami punya 3 kod warna, iaitu light, natural dan juga medium, sesuai untuk penggunaan harian. Dan sebagai contoh, kalau anda tak sempat untuk menggayakan foundation, tidak akan menjadi masalah. Anda boleh terus menggayakan two-way cake powder kami kerana kesannya adalah seperti anda menggayakan foundation. Dan seterusnya kami juga mempunyai produk terbaru, iaitu eyeliner. Ini akan memudahkan anda juga sebab dia berbentuk stem di bahagian belakang, memudahkan anda untuk bersiap sepantas kilat. Dan sekarang ini kami mempunyai promosi hebat daripada combo A sehinggalah combo E. Dan itu saja, sekian daripada saya Raja Sufira Jarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian daripada Enick World. Dan hari ini kami di WHI ada perkongsian yang cukup istimewa sependengan sambutan Maulidul Rasul, Fahrin. Tetapi sebelum kita berkongsikan lebih lanjut mengenai topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, sama-sama kita saksikan TikTok menarik yang ingin kami kongsikan ini. Kita saksikan. Kita janji, kita jaga alih untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya. I might just hit it through, that's on my element. I like dark skin,
तुमको बुलाऊं या पल के बिछाऊं कदम तुम जहाँ रखो ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं Berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih air mata berlinang ku kan kembali kepada dirimu setiamu takkan ku duakan saat yang bahagia datang sekejap saja. Baik, daripada perkongsian kami tadi ada pelbagai perasaan. Bercampur bau saya. Saya sekejap hampir menitis air mata. Ada yang sebab, ada yang manis dan pelbagai lagi. Tapi bila kita melihat kepada perkongsian tadi, kesemuanya berkaitan dengan pasangan suami isteri, bagaimana saling berkasih sayang, saling memanjakan, saling menyantuni di dalam hubungan suami isteri itu, Hawa. Ya, dan hari ini topik kita ialah manjakan isteri ikut Rasulullah. Bukan saja untuk ditonton pasangan yang sudah pun berumah tangga, untuk sesiapa saja, untuk sama-sama kita pelajari bagaimana Nabi Muhammad menyantuni isterinya. Dan diharapkan hari ini dapat dijadikan panduan untuk kita semua. Macam kata Hawa tadi, saya setuju. Bukan saja untuk pasangan berumah tangga, tetapi kita sebagai, tak kiralah mau lelaki maupun wanita, kerana kepribadian Rasulullah sangat-sangat hebat. Dan juga kalau kita lihat pendukung-pendukung beliau juga adalah di kalangan wanita-wanita yang hebat, Hawa. Ya, dan tetamu-tetamu kita pada hari ini pun cukup hebat. Jadi sama-sama kita nantikan di WHI. Kita berehat dulu seketika, anda jangan ke mana-mana. Berehat seketika. Wanita hari ini. Pemergian Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin memberi kesan yang amat mendalam buat seluruh rakyat Malaysia, terutamanya ahli keluarga serta suami. Syahmira Muhammad atau dikenali sebagai Syuib Sepatu telah mendirikan rumah tangga bersama arwah selama 10 tahun. Kini merupakan seorang bapa tunggal membesarkan anak-anaknya yang terdiri daripada 3 orang lelaki dan seorang perempuan. Sifat arwah yang merupakan seorang yang ceria, manja dan pandai mengambil hati menjadikan dirinya sangat disenangi ramai. Bukan sahaja seorang anak yang baik serta seorang isteri yang taat pada suami, kisah arwah yang banyak membuat kebaikan secara senyap sewaktu masih hidup juga ternyata telah menjadi sumber inspirasi buat sesetengah golongan masyarakat. Malahan, cara layanan dan didikan Syuib sebagai suami yang menjadi pembimbing isteri juga menjadi pemangkin semangat ramai dalam kalangan pasangan yang turut menjadikan pasangan ini antara inspirasi. Itu dia para penonton, Syuib merupakan salah seorang tetamu kita pada hari ini. Dan seperti mana kita katakan tadi, Hawa, pada hari ini kita ingin membincangkan bagaimana seorang suami menyantuni isteri dan bagi isteri juga boleh menyokong dan menjadi tulang belakang kepada suami. Dan kita nak tahu tentang kisah Syuib adalah teladan manusia sesama manusia. Tapi hari ini kita ingin terus menghayati bagaimana cara Rasulullah boleh kita ikuti. Ya, insya-Allah. Dan hari ini selain daripada Syuib, kita juga bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal Rukman di studio. Apa khabar Ustaz? Ciao. Ustaz, saya ini rasa cukup bangga. Alhamdulillah, syukur dah lama kami tak menerima tetamu di studio. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita boleh foto reben lah. Boleh, insya-Allah. Dan seperti mana yang kita dah war-warkan tadi, bersama dengan kita di dalam talian adalah Syuib yang telah pun bersedia. Assalamualaikum Syuib. Salam Maulidur Rasul. Salam Maulidur Rasul bang. Sihat ke? Syuib, awak kat rumah macam tu sangat siang ke malam Syuib? Saya langsung Saya sekarang ni tengah salji kat sini. Oh, tengah salji pula. Okey, baik, alhamdulillah ke semua tetamu-tamu. Baru saja lepas musim luruh. Oh. Dalam maksud dia tu. Okey, apa pun kepada para penonton, kedua-dua tamu telah pun bersama dengan kita, tetapi ada suatu perkongsian lagi yang ingin kami berikan kepada anda. Kita sama-sama saksikan.
Sambutan Maulid Rasul yang disambut pada setiap tahun bukan sahaja dapat dijadikan sebagai landasan dalam meningkatkan rasa cinta dan kasih kepada Rasulullah SAW, malah ia juga dapat dijadikan sebagai peluang untuk menyuburkan rasa sayang terhadap pasangan masing-masing. Sifat terpuji Rasulullah yang terdahulu menjadi teladan dan peranan dalam membantu membentuk sikap manusia ke arah yang lebih sempurna. Antara sunnah-sunnah Rasulullah yang sering menjadi ikutan ialah seperti doa ketika memakai baju baharu, tidur dalam keadaan berwuduk serta sering membuat sedekah jariah. Dalam mengendalikan rumah tangga pula, Rasulullah juga sentiasa menyantuni dan mendidik pasangannya dengan baik sebagai tanda kasih sayang terhadap isteri-isterinya. Terdahulu, antara cara Rasulullah melayani isterinya ialah dengan sentiasa berlemah lembut, melayani dan memanjakan isteri, sering membantu pekerjaan rumah tangga serta memanggil isteri dengan panggilan manja. Sikap mesra dan layanan Rasulullah terhadap isterinya ternyata dapat dijadikan sebagai contoh dan tauladan di dalam satu perhubungan supaya ianya menjadi lebih harmoni dan berkekalan. Seringkas satu perkongsian sebagai membuka bicara topik kita pada hari ini. Dan untuk hari ini memang kita sedang menyaksikan wanita hari ini. Tapi hari ini cukup sesuai untuk semua para suami, para isteri, tak kira lelaki perempuan masih bujang sekalipun. Kerana inilah di mana kita berpeluang untuk mendalami dan bagaimana kepribadian Rasulullah dalam menyantuni seorang isteri dan juga seorang insan yang lain. Ya, dan hari ini kita nak tahu bagaimana baginda menyantuni isteri baginda, insya-Allah. Dan sebelum kita bertanyakan kepada Syuib sebagai mukadimahnya Ustaz hari, apa yang penonton dan kita kena tahu tentang cara baginda Nabi Muhammad SAW menyantuni isterinya, Ustaz? Baik, Farin dan seluruh penonton wanita hari ini. Pertama sekali yang perlu kita tahu ialah bahawa apa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik kalian orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan isterinya, dengan menyantui anak-anaknya. Dan aku daripada kalian aku yang lebih baik. Sebab itu maknanya nak memberikan gambaran apa yang kita bincang hari ini, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri declare bahawa baginda adalah contoh yang terbaik untuk nak menyantuni, nak dalam konteks untuk berbuat baik kepada isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu bila Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut begitu, menunjukkan bahawa dia pakai emas ni mengas sikit. Jadi menunjukkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam memang meletakkan dalam konteks hubungan dengan isteri itu, salah satunya adalah memastikan isteri sentiasa rasa bahawa dia diberikan suatu kedudukan. Tu Farin. Nampak tak Farin? Ya? Faham. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah yang dinukilkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada banyak kisah-kisah sehingga sampai tahap bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni satu orang nabi dan juga kalau ketika itu pemimpin. Ya. Ada riwayat yang menyebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Safiyah, ya. Ini isteri Rasul SAW. Ketika itu Sofia ni kata sahabat, aku lihat Rasul membetulkan tempat duduk Sofia di atas tunggangannya. Tunggangan yang Sofia nak naik ni. Kemudian Rasul SAW merendahkan diri baginda. Ya, maknanya rendahkan diri ni macam kita berteleku, Farin. Ya, supaya Sofia boleh meletakkan atas kaki Sofia tu di atas kaki Rasul SAW untuk naik ke atas tunggangan tadi. Sebab itu hari ni kalau orang cerita pasal buka pintu. Sebenarnya Rasul SAW dah buat lama. Cuma kita rasa macam tu orang putih punya. Alah, macam orang putih kata dia. Tak, Rasul SAW sebenarnya buat dah benda tu. Bagi peha ni, isteri naik di pijak atas ni dan untuk naikkan di atas tunggangan baginda Rasul SAW. Okey, kita nak dengar banyak lagi kisah-kisah perkongsian daripada Ustaz dan kita juga nak bertanyakan pada Syuib lah. Syuib, kalau kita lihatlah daripada kisah Syuib dan juga arwah Siti Sarah sendiri kan dah menjadikan satu inspirasi kepada ramai orang di luar sana, khususnya para suami dan juga isteri. Dan kalau kita lihat Syuib sendiri, kalau boleh kongsikan dengan kita kan, kita melihat sebenarnya kebaikan Siti Sarah tu sehingga ke hari ini menjadi sebutan dan pastinya juga ada berkaitan dengan didikan dan bimbingan daripada Syuib sendiri. Mungkin ada di celah-celah itu segala didikan, segala kemanjaan
yang menzahirkan satu contoh itu kepada semua. Kabarnya Syuib urut kaki Siti Sarah, panggil arwah bidadari dan macam-macam lagi. Kita nak Syuib kongsikan. Silakan. Allahu Akbar. Okey, Assalamualaikum. Salam Maulidur Rasul. Terima kasih Abang Farin. Terima kasih banyak wanita hari ini. Terima kasih banyak Hawa, Ustaz. Hawa, saya rasa saya jumpa Ustaz Haryanto dekat Mekah kan? Betul, dengan Sarah. Allah. Kita duduk Itulah sendiri yang buah. saya terasa deja vu. Allahu Akbar. Betul lah tu. Baik, saya ni kalau nak cerita pasal arwah ni, kalau nak ceritakan orang nampak macam saya yang memanjakan dia, tapi sebenarnya pada awalnya saya merasakan macam saya terpaksa memanjakan dia. Sebab dia daripada awal perkahwinan tu saya rasa macam kenapa dia ni manja dia lain sangat. Maksudnya ada benda yang sebagai seorang lelaki yang kita yalah budak-budak kampung kan. Saya rasa macam macam mana nak manjakan orang ni kan. Sebab satu lagi, saya anak tunggal. Bila saya anak tunggal, saya biasa sendiri. So keluarga tu tak besar, jadi bermanja-manja tu kurang lah sikit dalam family tu kan. Jadi bila dah kahwin tu, saya rasa bila kata nak tidur pun saya nak kena nak kena bobokkan dia, saya jadi pelik. Saya cakap, habis kalau kita ni dah lah mengantuk nak kena bobokkan dia. Bila nak bobokkan dia tu, nanti kita yang tak tidur, dia dah tidur. Udahnya kita yang tak tidur. Jadi saya rasa macam benda tu mula-mula agak janggal. Tapi lama-kelamaan saya memahami dan saya cuba betul-betul faham ini isteri aku ni, ini adalah sifat dia sangat manja, sangat sampai sekarang saya rasa tahun ni pun saya pernah cakap dengan dia, cakap you ni sebenarnya adalah satu orang besar yang budak kecil duduk dalam badan dia. Dia memang macam tu, dia punya sifat dia. Jadi bila dah lama kelamaan saya dah terbiasa, mula-mula macam terpaksa, tapi bila lama-lama dah terbiasa urut kaki dan buat benda-benda yang saya rasa tak ramai kawan lelaki saya yang buat. Kadang-kadang saya sebutkan Syuib, sebutkan. Siapa kawan lelaki tu? Sebab takut nanti kalau cerita dengan kawan-kawan, nanti kawan cakap takut bini. Bukan. Sebab ada kawan-kawan saya yang which is bila dah berkahwin pun dia boleh ada masa dekat luar tengok bola kan, contoh. Ataupun dia boleh ada masa macam you tidur dulu, tak apa, I nak tengok bola. Saya tak ada ruang itu pun. Kalau dia nak tidur, maknanya saya kena tidur sekali. Nanti dia akan mengganggu kita, cakap I tak boleh tidur lah kalau you tak ada itu ini. Maksudnya okey, memang tak adalah aktiviti untuk tengok bola, lepak dekat luar, apatah lagi. And then saya pun selesa sebenarnya macam itu. Sebab bila saya kahwin, saya rasa saya kena fokus dengan isteri dan anak-anak. So benda tu lama-lama jadi kebiasaan, memanjakan isteri. Dan mungkin juga lah bila kita memanjakan isteri kita ni, dia secara automatiknya ikhlasnya dia kepada kita tu lebih tinggi mungkin. Jadi apa saja itu yang saya nak dengar tu. Betul, maknanya Syuib mengakui setiap apa juga yang kalian berdua lakukan memang saling ikhlas dan juga mengeratkan, menjadikan hubungan tu luar biasa. Betul Syuib? Betul. Sebab bila saya buat benda tu mula-mula terpaksa lah. Tapi bila lama-lama saya pun macam okey buat benda tu. Seronok. Manjakan dia apa semua. Mungkin dari situ cara dia mendoakan saya, cara dia sanggup hidup bersama dengan saya walaupun saya masa tu susah. Dia tak kisah pun, dia cakap tak apa, kita lalu sama-sama, insyaAllah kalau ada rezeki adalah tu nanti. Tapi suasana tu berlaku dengan cukup baik. Manjakan isteri, dia pun buat part dia, bahagian dia. Kalau saya pergi keluar je, dia akan tanya saya balik nak makan apa. Dia akan selalu tanya nak makan apa, nak masak apa. Dia marah saya kalau makan luar. Syuib, I masak. Mendengarkan kisah awak ni Syuib, saya rasa bangga saya meminati awak. Allahu Akbar, janganlah. Itu satu kisah yang sangat buat saya terharu. Betul. Saya terlalu menghayati apa yang dikongsikan oleh Syuib tadi. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa dan keikhlasan tu hadir dengan semudah jadinya Ustaz. Betul. Untuk kita menyayangi seseorang itu perlukan pengorbanan juga Ustaz. Kalau boleh Ustaz huraikan juga. Sebab itu saya apa yang Syuib kongsikan tu Farid.
Saya teringat bila ada kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Sayyidatina Aisyah ni umur lebih muda daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana Rasul menempatkan diri Rasulullah sesuai macam Syuaib cerita tadilah Syuaib Jadi Syuaib dia cepat maknanya nampak isteri dia bagaimana. Itu sebelum Hawa nak tanya berkenaan dengan itu. Jadi maknanya kita kena tahu dulu. Kadang-kadang ialah maknanya ada setengah orang dia tak peduli lantak kalau isteri aku ni kau nak macam mana kau pasal lah kan. Tapi Rasulullah SAW bagaimana Sayyidatina Aisyah, sebab itu kata Sayyidatina Aisyah, aku boleh lari dengan Rasulullah SAW. Farid boleh lari sekarang dengan Umar. Boleh lagi kot. Boleh. Tapi kalau kita kata suruh Tok Imam kita dekat surau tu lari dengan bini dia, dia fikir 2 kali tu. Tapi Rasulullah SAW ingat ketika itu, kalau ikut riwayatnya Syuaib Rasulullah SAW berada di Madinah. So makna umur berapa dah kalau di Madinah. Jadi masih berlari-lari dengan Sayyidatina Aisyah. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, satu ketika aku menang. Tetapi bila aku dah berisi sikit, kata Sayyidatina Aisyah, Rasul menang. Sebenarnya memang Rasul boleh menang je. Ini orang pergi perang. Takkan tak boleh menang. Tapi kan? Nampak tak cara dia? Macam Syuaib cakap tadi tu. Jadi sebenarnya kita ni kena tengok bagaimana keperluannya dan bagaimana kita nak menempatkan. Dan barulah ada keikhlasan tu. Kalau macam Syuaib cakap tadi lah kan, mula-mula paksa diri dulu kan. Yalah dah, itu isteri kita nak buat macam mana kan, paksalah. Tapi lama-lama dia jadi terbiasa. Betul Syuaib? Itu memang realiti dia. Itulah realiti dia. Sebab apa, kita ni hidup dengan pasangan kita, kan dia ni bukan asalnya hidup dengan kita. Betul tak? Ya, betul. Kemudian dia hidup dengan kita. Jadi kita kena paksa diri kita sesuai. Yang macam Syuaib cakap tadi, itu saya setuju. Bila ada orang hari ni Farin, dia dah berkahwin tapi dia masih nak mengekalkan cara hidup yang lama. Ini yang banyak berlaku. Betul. Akhirnya masing-masing buat semua buat tak ikhlas berlaku lah. Isteri buat tak ikhlas, suami pun buat tak ikhlas. Sebab apa? Dia tidak cuba nak menempatkan masing-masing pada posisi yang sepatutnya. Itu isu dia. Macam silakan Syuaib. apa ni? Kalau saya boleh selit Sila. kalau ada gambar Sarah pakaikan saya kasut, pakaikan saya stokin video kan. Sebenarnya itu yang orang nampak macam, oh ya Allah, hai Siti Sarah dia boleh merendahkan diri dia untuk pakaikan stokin, pakai kasut. Tapi sebenarnya apa yang saya buat pula untuk dia adalah, saya dah tahu dah setiap kali dia pregnant, tugas saya adalah sebagai seorang tukang urut kaki. Tapi ada gaya tukang urut kaki Syuaib Farin, tapi memang ada gaya tukang urut tu apa Syuaib? Alhamdulillah lah, saya bolehlah belajar urut kaki. Saya dah tahulah kalau ujung jari kaki tu apa, tengah tu apa kan. Sebab itu permintaan dia. Macam sama juga pregnancy yang keempat ini pun, lagi dia minta saya urut kaki. It's almost every day, setiap malam. Saya dah tahu dah jadual saya. Pukul 9 lebih saya kena duduk dalam bilik dan memegang minyak dan juga mengurut. Itulah kerja saya. Tapi bila saya buat macam tu, dia pun sampai tak kisah pun. Maksudnya orang nak ambil gambar dia tengah pakaikan kasut saya, stokin saya pun dia tak kisah dah. Sebab mungkin keikhlasan tu dia dah muncul dah. Sebab yalah, suami aku pun boleh macam ni, takkan aku ni lagilah seorang isteri kena ikut suami kan. So itulah dia. Walaupun mula-mula tu kita rasa janggal dan pelik, saya rasa kalau selagi benda itu adalah benda yang baik, benda itu sunnah, tak salah kan, kita buatlah. Dia yang salah dia kalau kita manjakan isteri orang lain. Oh lama. Oh itu tak boleh. Yang itu tak boleh. Itu punchline awak Syuaib Punchline. Itu yang tak boleh. Dan ada dalam kalangan mereka yang bukan malulah, segan untuk manjakan isteri, takut apa pula dikatakan orang lain kan. Mungkin ada egonya tersendiri. Tetapi bagaimana untuk ketepikan ego itu Ustaz dan lebihkan kepada menyantuni, menyayangi isteri? Bukan bukan apa tahu, zaman sekarang ni zaman media sosial. Macam Syuaib cakap tadi, ada orang nampak saya pakaikan Siti Sarah pakaikan kasut saya. Orang mengata macam-macam. Orang tak tahu bahawa kita menghargai pasangan sewaktu mereka masih ada. Nanti dah tak ada, terkenang-kenang, tercari-cari. Saya dua benda lah Farin. Pertama, kita nak buat tak mesti kena buat macam Syuaib kan. Dan Syuaib, dia Syuaib lah kan. Takkan orang lain pun nak ikut Syuaib juga kan. Okey, I nak pakai stokin, sekarang ambil gambar, tak payahlah. Itu Syuaib dengan Sarah kan. Jadi saya pun
takkan saya pun nak buat benda yang sama. Cuma sebab itu saya cakap awal, ada dua keadaan berbeza. Satu, yang kalau kita kata saya segan lah depan orang. Okey, it's okay. Dia bukan suatu syarat pun mesti begitu. Yang penting di belakang orang tu. Di belakang orang tu penting. Jadi banyak benda yang kita boleh buat dan siapa yang nak malu dengan siapa? Kalau depan orang mungkinlah ada setengah orang dia malu. Ada kadang-kadang kita tengok, saya pun pernah ternampak. Kadang-kadang pakcik ni, makcik ni, dia pergi kedua kahwin. Makcik tu tarik tangan dia. Dia tepis. Alamak. Dia ada orang dia tak boleh apa. Tapi bila kita bersama di rumah lah maksudnya kan. Jadi saya rasa tak nampak apa isu dia. Tak nampak apa masalah dia. Atau kita mungkinlah kalau bukan benda yang keterlaluan sekadar buka pintu. Kan betul tak? Atau nak tarik kursi, nak duduk. Saya rasa tak ada masalah. Jadi kadang-kadang perkara yang kita buat ni pertama, paling penting sekali kita buat kenapa, itu je. Kalau tujuannya untuk menghargai pasangan kita ataupun untuk nak sebagai menepati sunnah Rasulullah SAW, so tak perlu malu dekat situ. Apatah lagi benda tu memang bukan untuk malu. Faham tak, Farid? Ada orang kadang nak bersalam dengan isteri, dengan suami. Misalnya nak pergi tempat kerja, suami dah hantar nak bersalam, tengok ada orang, tak jadi salam dia. Jadi kadang kita pun pelik dah semua. Ada orang macam tu Syuaib, dia punya tahap malu tu sampai begitu sekali. Ada part mungkin kita malu depan orang, tapi kalau sekadar bersalam itu memang suami kita. Pahala tu Ustaz. Sepatutnya begitu. So maknanya kita nak sebut biar bertempat lah. Biar bertempat. Dan suami pun patut-patut padan lah. Tu saya kata tadi, jangan semua macam Syuaib. Kadang-kadang semua nak jadi macam Syuaib. Lah kali Syuaib bergaduh pula dah. Kenapa awak absen punya gambar, kata dia. Tapi semua nak jadi saya nak jadi apa? Kan. Tapi saja nak kongsi dengan Syuaib dengan Ustaz. Kadang saya pegang beg susu anak, pegang handbag bini pun orang mengata Ya, Farid. Ya. Orang kata apa ni? Tapi sebenarnya tak. Saya ada orang kata takut bini, tak. Saya kata saya ikut Syuaib. Tak. Tapi okey, kita nak sambung sikit daripada apa yang Ustaz katakan. Kita nak sama juga bertanya kepada Syuaib lah tentang menghargai pasangan sewaktu mereka masih ada, memanjakan. Kadang-kadang kita ni menjadi suami isteri ni tengah bercinta lain, dah berkahwin tu lain kan. Kadang-kadang dah berkahwin ni kita terlupa nak memanjakan isteri kita kerana kita tahu tak kira apa jadi pun mereka akan tetap bersama dengan kita. Tapi mungkin satu kisah, satu sudut pandang yang berbeza Syuaib patut kongsikan bersama dengan kita semua. Okey, saya itulah bersyukur sangat saya ni, alhamdulillah. Maksudnya sebelum arwah pergi, saya betul-betul spend time dengan dia tu, duduk dekat rumah. Yalah masa tu tengah PKP pula tu, betul-betul yang saya tak keluar langsung. Saya 4 bulan spend time dengan dia. Mungkin agak termute rasanya Syuaib. Okey, tak apa. Kita akan kembali dengan Syuaib sebentar sahaja lagi. Nanti kalau kita dah bersama dengan Syuaib kembali. Okey Ustaz, saya tak nak melepaskan peluang juga untuk bertanya kepada Ustaz sebenarnya kan. Okey, daripada kisah-kisah Rasulullah, bagaimana apa yang macam tadi Ustaz kata tetap perhatikan, mungkin ada lain-lain lagi yang dilakukan oleh Rasulullah sebenarnya ramai orang tak tahu. Banyaklah Kalau kita dikategoriskan benda tu dari segi panggilan. Sebab ini sebagai gambaran bahawa Rasulullah SAW ni seorang suami yang baik. Ada riwayat yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW panggil isteri-isteri baginda dengan panggilannya, khususnya macam Sayyidatina Aisyah. Ini masyhur dengan panggilan Humairah. Ini sebenarnya bukanlah mesti kita panggil. Kalau suami hawa nak kena panggil Humairah juga, tak sesuai lah. Cuma ertinya ada satu panggilan khusus yang disukai. Macam sayang. Sayang ke baby ke. Tapi tengoklah kalau baby ni saya rasa kena pertimbang jugalah. Saya takut kalau dah umur 70 panggil baby, takut orang mabuk pula. Betul juga kan. Tak maksudnya. Tapi maksudnya panggilan tu, dan kena ingat panggilan ni bukan mesti khusus. Ada orang dia suka panggil dia bobot. Dan semua itu panggilan dia suka. Aiwa, maknanya panggil dengan panggilan dia suka. Kalau dia suka panggilan tu, panggil lah. Kadang-kadang ada orang dia tak suka, Farid. You jangan baik-baik, I sayang-sayang lah. So tak kena. Panggil benda yang dia suka.
Itu konsep dia. Ya, baik Ustaz, maaf kalau saya mencelah. Tapi kalau sekarang ini dalam zaman moden kan, lelaki bekerja, wanita pun bekerja, sibuknya sama juga. Mungkin kalau pasangan tu sebagai suami melihat isterinya cukup berdikari sekali, tak perlulah nak dimanjakan lagi. Betul juga. Tu macam mana pula Ustaz? Dia soal manja ni sebenarnya tak ada soal bagaimana keadaan kehidupan dia. Dia orang kaya ke, orang miskin ke, dia tetap dimanjakan. Sebab itu pada saya itu soal kita menghargai. Contoh kan, okey katalah dia mungkin bekerja. Dia boleh pergi spa sendiri. Contoh. Betul. Mungkin kita bagi dia untuk pergi spa, kita bagi dia spend masa dekat spa. Contohlah kan. Ataupun orang panggil potong kuku tu. Kan? Pedicure. Misal contoh kan, dia boleh untuk buat sendiri ataupun dia boleh untuk bayar sendiri, tapi dengan cara begitu ini dipanggil penghargaan. Sebab itu kita kena sesuaikan dengan zaman. Saya tengok tadi klip yang mula-mula kan orang lipat baju. Cuma ada orang tanya saya, adakah termasuk memanjakan isteri bila dia dapatkan pembantu untuk lipatkan baju tu? Macam mana tu Ustaz? Termasuklah juga. Okey. Jadi maknanya objektif daripada memanjakan di situ, kat situ ialah untuk menyenangkan dia. Membahagiakan. Maknanya dengan senang. Alah, I tak payah buat, tak payah, bagi orang buat je. Macam kita sebenarnya saya nak sebutlah supaya kita ni tak terlalu rigid dalam bab manja ni. Sebab ada orang dia rasa manja ni kalau panggil nama je. Maksudnya dengan panggilan. Ayat-ayat manis saja. Yes. Sebenarnya tidak. Orang dulu-dulu kalau kita tengok, saya suka perhati. Orang dulu-dulu mana ada panggil aku engkau je. Kau nak makan apa kata dia? Betul Ustaz. Adakah dia tak manjakan isteri dia? Tidak. Tapi dia prihatin. Sebab ada orang yang macam gini, walaupun dia tidak panggilan dengan panggilan macam tu, tapi bila dia pergi pasar, nampak pucuk paku, mak kau suka ni. Cara memanjakan tu berbeza-beza. Dia subjektif. Kita tak boleh samakan satu dengan lain. Sebab itu kata Syuaib tadi, kalau orang jadi Syuaib nak jadi apa? Betul juga. Tu dia Syuaib kembali bersama kita. Okey, dengar suara saya dengar. Chef, kita salji kuat sangat dekat luar tu, jadi lain. Okey, kita dah hampir ke penghujung perbincangan kita ni, Chef. Mungkin kita nak Chef berkongsikan dengan pasangan, dengan kesemua penonton-penonton wanita hari ini tentang khususnya suami lah untuk mencontohi bahawa memanjakan isteri itu juga perlu dan saling memanjakan itu juga perlu. Silakan Chef. Okey, baik. Sebagai suami kepada suami-suami dekat luar sana tu, apa yang saya boleh katakan, apabila kita kahwin dengan pasangan kita bukan hamba kita. Sebab saya takut juga kadang-kadang ada budaya itu dalam keluarga kan. Bila kahwin je, kau sebagai isteri ikut je apa aku cakap, kau buat je apa yang aku nak. So jangan jadikan isteri kita sebagai hamba. Kita kena jadikan itu isteri yang memang kita nak, kalau boleh kita nak hidup sampai bila-bila. Manjakanlah dia sebaik mungkin, sebab apabila kita manjakan dia, sebab itu lumrah sebagai manusia kan, kita ni bila orang dimanjakan, kita sayang sangat dengan kita akan secara automatiknya kita akan menyerahkan kehidupan kita ni untuk dia. Lagi-lagi pula isteri kan, bila dia menyerahkan kehidupan dia kepada suaminya, insya-Allah syurga itu pasti. Jadi kita sebagai lelaki, manjakan isteri kita, buat apa yang patut, jadilah seorang ketua yang benar. Jangan menjadi ketua yang tu, tapi tak pasti lagi adakah itu ketua yang benar. Dan hargai setiap momen bersama dengan isteri, sebab macam saya tak akan pernah jangka benda ni berlaku seawal ini. Baik. Tapi alhamdulillah, walaupun 10 tahun, tapi 10 tahun yang sangat luar biasa, sangat seronoklah untuk saya. Allah bagi ni cukup luar biasa. Ya Allah. 10 tahun kita. 10 tahun satu jangka masa yang sangat-sangat panjang dan terlalu banyak kenangan. Mungkin Hawa mungkin ada soalan untuk Syuaib. Syuaib, apa kenangan paling manis sekali bersama arwah Siti Sarah, boleh dikongsikan bersama kami? Saya ada 3 kenangan manis yang saya akan ingat sampai bila-bila. 3 kenangan manis itu adalah saya lalui 3 situasi yang sama. Anak pertama, anak kedua dan anak ketiga dalam label. Anak saya semuanya semua season. Momen yang paling bahagia itu adalah bila anak saya dilahirkan dan saya tunjuk kepada isteri saya, "Bu, ni anak kita." Yang mula-mula anak lelaki, Was Al-Karni. Kemudian anak kedua, Zakira Talita Zahra pun sama, Arif Matin pun sama. Saya rasa momen tu adalah sama, cuma untuk
melalui momen itu kali keempat saya tak sampai. So saya letakkan 3 momen paling bahagia sebab bila masa tu Caesar arwah dia, maksudnya Caesar half. Dia sedar. So saya boleh bercakap dengan dia, and then bila tunjukkan baby tu, dia punya reaction tu, and then dia dah pegang baby. Terima kasih. Syuib, kenangan yang sangat-sangat indah sebenarnya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Ustaz, pesanan ringkas akhir untuk penonton-penonton kita hari ini mengenai memanjakan isteri ni, Ustaz. Dia dalam rumah tangga ni dia soal perasaan. Ya, soal perasaan. Jadi bagaimana yang boleh untuk menyebabkan di antara suami isteri itu rapat ataupun lebih dekat dan boleh untuk menjiwai kehidupan sama, maka itu yang perlu untuk kita laksanakan. So jangan kita terlalu sempit untuk mentafsirkan perkara berkait dengan rumah tangga, tetapi hakikatnya itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita buat untuk apa? Matlamatnya adalah untuk menggembirakan pasangan kita, itu saja. Mungkin cara berbeza-beza tapi objektifnya tetap sama. Membahagiakan dan menyenangkan pasangan. Sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Haryanto dan juga Syuib yang sudi bersama-sama dengan kita untuk siaran Maulidur Rasul kita pada hari ini, dan diharap kepada para penonton telah mendapat banyak manfaat dan pengisian daripada topik kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak Syuib bersama dengan kami pada hari ini. Jaga diri. Terima kasih Syuib. Dan juga sampaikan salam pada anak-anak. InsyaAllah jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Haryanto. Terima kasih Syed. Jumpa insya-Allah. Assalamualaikum. Baiklah. Perkongsian mengenai manja yang begitu meluas sekali kita pelajari pada hari ini, dan banyak lagi perkongsian kami untuk anda. Jadi jangan ke mana, kita berehat dulu seketika. Wanita hari ini. Salam Maulidur Rasul kepada anda penonton wanita hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama WHI. Cuti yang panjang esok pastinya kebanyakan daripada anda sudah pun mula bekerja dan mahu berketerampilan menarik. Oleh itu pada hari ini kita bersama dengan Jamu Jelita. Kita bersama dengan Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, Nur Atira Samsudin dalam talian. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Hawa, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Atira, terus kongsikan antara produk-produk daripada Jamu Jelita hari ini. Atira, silakan. Okey, terima kasih Hawa. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan salam Maulidur Rasul atau ucapkan. Okey, atas percaya mana tengah bercuti, selamat bercuti, dan atas percaya yang tengah tengok wanita hari ini pastinya ada di kalangan anda yang memang merupakan pengguna setia produk dari Jamu Jelita. Jadi Atira mewakili Jamu Jelita nak mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kerana anda telah menjadikan produk Jamu Jelita dan produk Puak Pinky Plus sebagai produk pilihan anda untuk penjagaan kulit dan pencerahan kulit. Hawa, sebenarnya Atira dah lama tak bawakan Pinky Plus ni sebab kami kehabisan stok, dan atas percaya juga sebenarnya Pinky Plus ni merupakan produk yang walaupun kita tak iklankan sangat dekat TV, tapi memang every month produk ni memang sangat laku, di HQ selalu kehabisan stok. Dan kalau anda nak tahu sebenarnya Puak Pinky Plus ni adalah merupakan produk pencerahan nombor 1 di Asia Tenggara. Jadi yang mana belum cuba memang rugi sangat tak cuba sebab produk ini merupakan produk yang mendapat permintaan yang sangat tinggi. Jadi oleh kerana sokongan anda di luar sana, kami telah menambah kapasiti pengeluaran produk ini. Jadi anda boleh dapatkan sekarang sementara stok masih ada dan tak rugi pun anda cuba Puak Pinky Plus ni. Sebab kalau anda nak tahu produk ini merupakan produk yang ada pengkelasan makanan, produk yang telah disahkan halal oleh JAKIM, serta produk yang rata-rata orang yang kalau beli memang repeat order, dan berkongsikan dengan kami bahawa kenapa mereka suka sangat Puak Pinky Plus ni sebab produk ni selain harga murah dan sangat berkesan. Dan Alhamdulillah ramai yang berkongsikan bahawa dengan amalkan Pinky Plus ni dah tak ada lagi masalah kulit kusam, tona kulit pun lebih baik, orang cakap apa, jeragat pun makin pudar. Jadi ini adalah produk yang memang kami sarankan buat anda jika anda ada masalah kulit tetapi anda masih lagi cari produk apa yang bersesuaian, anda boleh cuba produk Puak Pinky Plus ni sebab ramai yang berkongsikan dengan Atira, berkongsikan di HQ bahawa dengan produk yang berharga RM39 setelah posting ni, produk ini dah bantu mereka atasi masalah jerawat, jeragat makin pudar dan juga kulit kusam pun dah dapat diatasi. Dan rata-rata yang dah amalkan Puak Pinky Plus memang ada kulit yang cantik, kulit yang nampak sihat, nampak segar, dan tak perlu lagi nak pakai makeup tebal-tebal, kulit dah bertambah baik. Jadi Atira rasa pasti anda tahu bahawa apa istimewanya Puak Pinky Plus ni adalah daripada bahan-bahan dalam produk ini, iaitu kita menggunakan 20 bahan terbaik yang anda boleh lihat di kasih TV. Antaranya adalah daripada bahan-bahan yang kita nampak seperti buah-buahan berry, buah-buahan yang kita tahu mempunyai banyak kebaikan
yang bantu berikan vitamin C, vitamin E, ada coenzim Q10 dan juga tomato yang mana bahan-bahan ini bantu mencerahkan kulit, atasi masalah kulit dan juga bantu anda ada kulit yang anda idamkan. Dan Hawa, sebenarnya ramai juga bertanya sama ada produk ni lelaki atau perempuan boleh pakai ke? Dua-dua boleh pakai ke? Sebenarnya boleh. Lelaki dan wanita boleh pakai, remaja boleh pakai. Dan kalau anda nak dapatkan dengan harga lebih murah, sekarang ada promosi Slim Pack berharga RM54.90 saja. Sebotol berharga RM39.90. Kalau nak harga lebih murah boleh dapatkan di Jombai. Dan saya jamin dengan harga yang sangat murah, dengan keberkesanan produk ini, anda pasti beli dari repeat order dan anda boleh lihat sendiri keberkesanan produk ini seawal botol pertama. Tak rugi sangat cuba kalau anda nak ada kulit yang cantik. Baik, Atira. Seterusnya, Sabun Herbal Rest ya, ada di sini juga dan juga bedak sejuk Tanaka. Okey, kita dah bercakap pasal penjagaan dalaman, kita dah gunakan produk puak Pinky Plus dan sebagainya. Kulit bertambah cantik, bertambah baik. Saya percaya secara luaran pun perlu dijaga, baru seimbang orang kata. Jadi yang mana ada masalah kulit jerawat, lagi-lagi yang ada masalah kulit jerawat, kemerah-merahan, bernanah dan sebagainya, saya sarankan anda untuk cuba sabun Herbal Rest ni dan saya akan ajar anda bagaimana nak gunakan. Okey, sebenarnya caranya sangat mudah. Kita buihkan, kemudian kita kena biarkan di permukaan muka. Tak boleh terus cuci. Biarkan seminit sebab pada waktu ini bahan daripada sabun Herbal Rest tu seperti kunyit, temulawak, akar resdung akan bantu untuk mengecutkan jerawat. Akan bantu untuk mengatasi masalah bakteria yang mana menyebabkan jerawat tu membiak di permukaan kulit dan sebagainya. Jadi anda boleh pakai sabun Herbal Rest ni kemudian pakai bersama bedak sejuk Herbal Tanaka pada waktu malam. Dabkan saja di permukaan kulit berjerawat. Sebab bedak sejuk Herbal Tanaka ni mempunyai banyak kebaikan untuk melicinkan kulit wajah, bantu mengecutkan jerawat, mengawal pengeluaran minyak yang berlebihan serta sesuai juga buat mereka yang ada masalah jeragat sebenarnya Hawa. Dan saya sarankan buat anda yang betul-betul nak jaga kulit anda secara luaran dan dalaman, betul-betul nak ada kulit yang cantik, boleh pakai bersama Puak Pinky Plus ni untuk dalaman anda, untuk penjagaan secara dalaman, dan pakai juga sabun Herbal Rest ni juga bedak sejuk Herbal Tanaka, pakai bersama. InsyaAllah penggunaan yang betul dan konsisten, anda pasti dapat kulit yang anda idamkan dan cantik. Jadi kita bercakap pasal kulit, atau percaya sekarang ni bukan kulit je kita perlu jaga, tubuh badan pun sama Hawa. Jadi saya bawakan Puak Pine Talk buat anda. Dan saya percaya dengan rutin kita ni yang kita memang suka makan, anda harus tahu bahawa penjagaan produk dapur itu sangat penting. Sebab penyakit bermula daripada dalaman kita, daripada apa yang kita makan. Jadi sebab itulah penting untuk kita ketahui bahawa apa yang kita makan hari-hari sewajarnya untuk kita keluarkan supaya tidak tersimpan. Kita kena pastikan apa yang kita makan sama dengan apa yang kita keluar supaya tidak disisa makanan, sisa toksin dalam perut, yang mana itu adalah punca-punca penyakit dan punca kenapa ramai yang ada masalah saiz fizikal tidak seimbang, ada masalah perut tidak selesa, perut rasa tegar, rasa badan tak selesa dan sebagainya. Jadi wajib anda untuk singkirkan lebih makanan tersebut, singkirkan toksin tersebut supaya kita ada badan yang kita idamkan. Jadi buat anda yang nak ada berat badan ideal, nak ada orang kata rutin harian yang lebih ceria, tak ada masalah, tidak kesisaan perut dan sebagainya, anda boleh dapatkan Puak Pine Talk ni, minum selepas makan, bantu menyingkirkan lebihan makanan, bantu melawaskan, sebelum makan bantu mengenyangkan, dan ini adalah produk yang bersesuaian untuk anda amalkan jika anda ada masalah susah nak melawas dan juga anda ada masalah saiz fizikal tidak seimbang, terutama yang ada masalah perut yang makin meninggi, perut yang kadang tidak selesa. Jadi anda boleh dapatkan Puak Pine Talk ni. Selain rasa nenas yang sedap, produk ini mempunyai banyak kebaikan untuk bantu anda dapatkan berat badan ideal. Jadi secara ringkas saya ingin saya kongsikan kepada anda, sekarang Puak Pinky Plus dah kembali di HQ. Jadi kalau anda nak dapatkan Puak Pinky Plus, kena cepat-cepat hubungi kami di 013-353-5753 supaya anda tidak terlepas stok. Jangan lupa dapatkan Puak Pinky Plus ni, dan di rumah yang mana nak ada kulit yang cantik, kulit yang cerah, kulit yang orang kata apa, tak payah make up pun dah cantik. Boleh cuba Puak Pinky Plus ni yang berharga RM39.90. Jadi anda yang ada masalah jerawat, nak ada orang kata apa, kulit yang lebih licin, boleh dapatkan sabun Herbal Rest, pakai bersama bedak sejuk Herbal Tanaka. Dan untuk tubuh badan lebih menawan, berat badan ideal, dapatkan Puak Pine Talk Fiber. Dan ketiga produk ni boleh dapatkan di Jombai, di Shopee. Dan sembarang pertanyaan lanjut boleh hubungi Atira di 0113535753. Terima kasih Hawa. Terima kasih banyak-banyak Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, atas perkongsian yang cukup jelas mengenai produk-produk dari Jamu Jelita. Kami di WHI ingin berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini bersama saya Hawa dan juga Fahrin.
Kembali bersama kami di Wanita hari ini, dan ini kami ingin kongsikan sempena sambutan Maulidul Rasul ini, pelbagai genre program terbitan TV3 akan berkongsi topik-topik istimewa, antaranya adalah Tanyalah Ustaz, Majalah 3, Malaysia Hari Ini dan Wanita Hari Ini. Tidak ketinggalan juga, TV3 akan memaparkan dokumentari istimewa Pembawa Rahmat pada 19 Oktober jam 6 petang dan 2 telefilm khas Maulidul Rasul datang lagi 18 Oktober 10 malam dan Mencari Siratul Mustaqim pada 19 Oktober 2 petang. Salam Maulidul Rasul, cintai Rasulullah. Jadi pastikan memilih TV3 untuk siaran Maulidul Rasul anda. Baik Hawa, di penghujung siaran ini sebenarnya kan saya nak kongsi sikit. Ada kadang-kadang kawan-kawan saya di kalangan para suami lah. Diorang katakan bila isteri mereka mengandung hamil, diorang ni manja sangat. Mengidam namanya kot. Tapi persoalannya mengidam ke mengada ni? Itu yang kita akan bincangkan esok di WHI pada jam 12.30 hari ya. Dan hari ini saya dengan Fahrin berundur diri dulu. Jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum. Salam Maulidul Rasul. ونفسي